Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Gerak Sihat akan membawa anda untuk bersenaman secara refleksologi. Baik, kita mulakan. Makcik yang kat rumah tu jangan segan-segan ikut saya. Baik, secara tenang kita mulakan dengan pegang tangan macam tu dulu, elok-elok, okey. Dan tolak ke depan. Elok-elok dan tarik. Tolak ke atas. Elok, okey, dan ikut saya. Kaki tengok rapat ya, kaki rapat. Mulanya letak tangan macam baru nak tidur tu, okey? Maklumlah kita sekarang baru bangun tidur. Sekarang cuba kita tolak sana. Bila kita tolak sana, tolak. Bila kita tolak ke sana, punggung kita dan pinggul kita pergi ke sana, okey? Berlawanan dengan tangan. Baik. Pusing balik dan sekarang tengok. Sekarang tolak ke sana, adik-adik sekalian yang masih lagi rasa tak mau bangun tu bangun sekarang tolak. Baik, dia punya silangnya kiri dan kanan. Masuk tengah. Tolak balik ke sana, tengok. Right? Pusing balik ke sini. Right. Lepas tu, bila nak habis, ini yang dia punya trik dia. Tolak sejauh mungkin sana dan punggung terus ke bawah. Biar kita punya regangan daripada belakang tu rasa betul-betul. Dan sekarang kita tolak ke atas, ke langit. Dan kaki kita jingkatkan sedikit. Jingkat. Tolak naik ke atas dan tahan selama boleh. Tarik nafas. Lepas. Kita cuba lagi sekali. Cuba lagi. Alright, tengok kita dapat. Itu dia tadi. Kita dapat lihat bagaimana kalau anda yang masih lagi di dalam zaman-zaman hujung-hujung 1980-an, anda akan dapat menonton beliau di kaca TV ataupun di program-program yang disiarkan di TV. Banyak tentang kecergasan, dan itu adalah sebahagian daripada program yang beliau menjadi hostnya, dan beliau adalah Datuk Dr. Nordin Darus. Ketika itu masih doktor lagi, dan sekarang sudah ada Datuk. Jadi sekarang ni saudara, kita nak bercakap dan bersembang dengan beliau, dan beliau ni ada sisi-sisi yang perlu kita berkongsi, kerana banyak cerita-cerita yang boleh dia berikan kita nasihat, bimbingan, dan pengalaman beliau sendiri boleh menjadi satu rangsangan dan inspirasi kepada kita yang menghadapi masalah-masalah penyakit tertentu. Jadi apa kata saudara, kita ucapkan salam pertemuan yang sekian lama tidak kunjung tiba dengan Datuk Dr. Nordin Darus. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Zal, apa khabar? Alhamdulillah masih sihat lagi siuman Datuk. Datuk bagaimana? Alhamdulillah. Adalah penyakit orang tua sikit. itu satu package lah kan? So. Dia datang sekali lah. Okay. Yalah. Tapi walau macam mana pun Datuk kata Datuk ada penyakit orang tua, tetapi nampak dari segi kami di sini, dari segi sosok Datuk tu nampak macam sihat. Sama sihat kan? Jadi nampaknya kalau katakan mungkin orang tak nampak yang dikatakan sakit orang tua itu, orang nampak orang tua yang tidak tua tak nampak sangat tuanya dan nampak sihatnya. Aduh, ini cerita tentang itu cerita satu pengalaman yang menarik ya. Datuk dulu macam mana boleh terpilih untuk menjadi host kepada satu program dipanggil Cergas Pagi ini? Satu ketika tu mereka cuba memenuhi orang kata apa, selingan-selingan pagi je. Sebab ada kan trainer-trainer lain yang selalu datang. So selalunya saya nampak mereka memberi demonstrasi yang agak konvensional. Bermaksud macam guru mengajar anak-anak sekolah. Jadi
saya pun tak tahu. Saya masuk je pakai orang kata style orang kampung. Jadi saya tahu kita punya audience ataupun kita punya pendengar, pemerhati kita tu orang-orang yang bila pagi tu orang lain dah pergi kerja, dia orang kat rumah. Jadi dia orang masih lagi berkain, masih lagi pakai kain plekat. Tahu tak? Jadi ada orang kampung kalau saya tu berkemban lagi. Jadi saya duk fikir macam mana nak bagi exercise supaya tak terlondeh kain dia orang dan sebagainya ni, betul tak? So kita buatlah cerita-cerita yang makcik pakai buku lah, pakai tin pusu lah, supaya dia tak payah nak pergi gym dan sebagainya. In short, kita akan buat program yang boleh buat di mana saja dan di atas perkakas apa yang ada, penyapu ke, ambil lah, boleh buat. Okay? Betul. Itu dengan pun boleh, dengan anak pun boleh. Baik. Jadi TV station tu nampak rasa macam boleh sambung lagi lah. So daripada seminggu buat jadi 2 minggu, jadi 2 bulan, jadi 2 tahun. So saya ingat dekat 4 tahun juga saya buat tu. Ui, lama tu kalau ikut 4 tahun tu. Dah boleh beli TV station lah sepatutnya. Tok, bila cerita buat itu, apa kesannya tu? Sebab 4 tahun itu orang, saya ingat lagi nama Datuk ataupun jenama Dr. Nordin Darus ketika tu menjadi sebutan orang. Bila orang tengok aja orang mengajar membuat latihan ke, membuat sedikit senaman ke, orang akan pasti ingat Datuk. Saya masih ingat lagi tu. Dan tiap-tiap kali kalau jumpa, orang jumpa mesti orang akan dapat relate dengan dia, dapat rasa kaitan tentang senaman tu dengan Datuk. Ada tak selepas itu, bila 4 tahun kan, wajah Datuk ni sebagai orang yang berkongsi soal-soal senaman dari berbagai sudut itu, bagaimana reaksi masyarakat umum? Apakah tiap-tiap kali jumpa Datuk tu, atau ada apa-apa petua baru dalam senaman ke, ataupun macam mana? Masa tu tak macam zaman sekarang ada Facebook kan, ada IG tu, kalau ada follow tu dia lebih kemas. Dulu semuanya manual, jadi ramai juga disebabkan dia national TV, dia tersebar juga agak lemas. Jadi kalau pergi luar daripada kawasan negara tu taklah, kawasan negeri di Malaysia ni ada. Kalau kita pergi Kelantan ke, pergi Johor tu, kadang-kadang turun kapal terbang tu, doktor ni ke? Masa tu misai masih tebal lagi lah, rambut masih hitam lagi lah kan. So dia tak lagi jauh gambar dia, kalau dibayangkan dengan sekarang, siapa pun dah tak kenal. Tapi saya pun tak pernah terfikir soal nak jadi popular ke, soal nak mengubah sesuatu budaya ke. Tapi setelah masuk tahun ketiga tu saya kira boleh lah, sekolah pun boleh kita betulkan sikit cara mengajar yang boleh buat dalam kelas. Kalau tak padang bermasalah, saya dah fikir masa depan dia orang tu besok mungkin dah tak ada padang lagi dah, betul tak? Semua betul. Kecil-kecil je padang tu, kita buat dengan kerusi, dengan meja. Dan jadi bahagian pendidikan sekolah pun panggil saya. So saya banyak buat program untuk dia orang buat kat dalam kelas lah. Itu impact yang paling saya rasa ada sedikit lah, apa orang panggil amal untuk dikongsi idea dan inovasi yang simple supaya tidak menyusahkan. Exercise tu tak seharusnya menyusahkan. Itu tema dia. Ya. Baik Datuk, kita nak sedikit berkongsi cerita tentang Datuk cergas dan sebagainya. Saya ingat lagi kita pernah bersua dalam satu pentas yang dinamakan Malaysia Hari Ini. Saya menemubual Datuk bersama dengan teman saya bernama Abifana. Mungkin kita dapat kongsikan sendiri Datuk, kerana topik itu sendiri merupakan topik yang ada kaitan dengan kesihatan, kerana dia terbalik daripada cerita tentang kesihatan cergas itu, dia cerita tentang satu penyakit yang diidapi Datuk ketika itu, yang menjadi tajuk perbualan dan perbincangan kami di dalam sesi itu. Jadi Datuk, saya kongsikan Datuk, pastinya kita akan nampak comel-comel belakang waktu itu ya. Datuk, kita tengok sekarang ini, tonton ni sedikit petikan daripada adegan itu. Ada setengah orang melalui sejarah ini, tetapi tak ramai yang melaluinya dengan keadaan akhirnya selamat dan sihat sejahtera. Apa ceritanya? Ceritanya adalah seorang telah pun dikenal pasti menghadapi masalah kanser darah dan dikatakan tidak berapa lama lagi boleh hidup. Tiba-tiba
dengan usaha yang gigih oleh orang yang berkenaan mencari penawar, dapat penawar, dan penawarnya hanya air saja asasnya. Dan kemudian sampai 3-4 tahun masih sihat walafiat dan akhirnya sedia kala pulihnya. Baik, kita bersama dengan Dr. Nordin Darus. Kita persilakan Dr. Nordin. Wah, tamu nak datang. Hey, Waalaikumsalam. Apa khabar? Selalu bersenaman. Iyalah. Perut, kempiskan perut. Zaman muda-muda dulu. Masih muda lagi. InsyaAllah. Cuma remaja tu tak adalah muda. Baik, kita nak ceritakan ni pasal ini sedikit sejarah. Jadi kita kena membantu penonton-penonton kita mengulang kenang apa yang berlaku. Bila agaknya bermulanya keadaan apabila doktor dikenal pasti sebagai menghadapi masalah kanser darah? Saya, dia sebenarnya waktu 1 hari bulan April 2001. Kalau dalam bahasa Englishnya dia panggil April Fool lah kan? Betul-betul April Fool sebenarnya. Saya nak tanya soalan yang sama juga, tapi kita potong kat sana. Itu zaman dulu. Itu kita back to the past. Sekarang kembali ke reality. Datuk, bila Datuk tengok kita punya visual tadi tu, video tadi tu antara kita bertiga itu, teringat kenangan kisah-kisah lama ya, Tok. Nostalgia. Ya. Baik, Datuk, membawa cerita itu, saya akan tanya soalan yang sama juga. Sebagainya ulang kenang lah untuk kita berdua. Tetapi untuk penonton yang mungkin baru tahu ataupun baru mengenali Datuk, terutama generasi baru ini, mungkin dapat Datuk ceritakan sedikit, Datuk. Perjalanan bagaimana orang yang dikatakan paling cergas dan bersiaran menceritakan tentang cergas tadi, bila masanya Datuk dimaklumkan tentang Datuk menghadapi masalah kanser waktu sebelum itu? Baik, saya kira itu kita buat interview tu kat TV3 tu mungkin 2002 ke 2001 ujung macam tu lah. Betul, saya tak ingat. Tapi yang saya tahu 2001 yang saya kena kanser darah yang berpunca tidak lain tidak bukan. Saya pun dah tahu sekarang sejak dah belajar banyak tentang kanser ni. Daripada 2001 tu masa kena tu kita tak tahu sebab. Kita ingat memang ialah dah ditakdirkan Allah SWT, betul. Tapi sebagai saintis, sebagai doktor, kita kena cari punca sebenarnya. Jadi kita tahu punca utama ialah tidak lain tidak bukan ialah gaya hidup, nombor 1, nombor 2 pemakanan, nombor 3 stres. 3 ni adalah merupakan punca utama kenapa saya mendapat kanser darah tu. Okey, jadi alhamdulillah kita pendekkan cerita, setelah dapat tahu tu kita kena reda lah sebab kita daripada sihat walafiat kita masuk berniaga. Masa masuk berniaga tu rupanya orang berniaga ni harus melalui proses-proses yang dahsyat lah. Sehinggakan tak boleh tidur, sehinggakan masa makan tak betul, masa berehat tak ada dan sebagainya. Maka bila dapat kanser tu, rupanya Tuhan nak bagi rezeki cara lain. Bukan cara untuk buat TV show saja ataupun nak mengajar. Masa tu saya masih lagi buat corporate training program, mengajar bank, mengajar pusat-pusat pengajian tinggi dan sebagainya. Cukuplah makan. Mengajar apa tu, Tok? Kesihatan juga lah, tentang saya masih lagi medical, masih kesihatan. Tapi bila kita masuk ke perniagaan jenis, saya yang mula bawa medical card dahulu ke Malaysia ni, nama Medimaster tu, kad yang buat insurans tu, yang pergi masuk hospital semua tu. Jadi jenis perniagaan tu baru di Malaysia, jadi orang tak boleh terima. Hakikatnya benda-benda ni mengacau. They call it disrupting business. Macam Uber, macam dulu kan. Sekarang bisnes tu banyak, Shopee lah, Lazada kan mengganggu bisnes. Kad ni pun sebenarnya masa tu mengganggu. Tapi bila kita terima timbal balas daripada masyarakat yang tak boleh terima, jadi saya masa tu baru belajar bisnes, kena bantai hari dekat 2 tahun, kena lanyak dengan surat khabar semua, lama-lama keluar kanser dalam badan. Itu punca utama sebenarnya. Stres itu barangkali itu ya. Yes, tekanan. Ya, tekanan. Jadi masa interview saya tu saya dah sihat dah.
Dah, betul. Saya kata betul ialah dapat mengatasinya secara total. Itu yang menjadi satu kejutan dan itu yang sebenarnya kita jemput Datuk ke dalam studio itu untuk berkongsi. Dan dia tidak makan masa begitu lama ya. Kata setengah-setengah orang tu bila melalui proses pemulihan atau rawatan bagi menghadapi masalah kanser, makan masa bertahun. Tapi Datuk tak sampai banyak tahun. Artinya berapa lama Datuk ya? Datuk dapat menyelesaikan masalah secara penuh. Yes, okay. Selepas saya dapat tahu, hampir tak sampai 3 bulan saya dah confirm everything sebab hasil daripada kenalan ramai di University Hospital sebab saya pun keluaran University Hospital juga, Universiti Melaya. Jadi kawan-kawan pun dah jadi boleh tolong cepatkan proses. So dipendekkan cerita tak sampai 6 bulan saya dah orang kata nampak recover lah. Jadi paling lama 8-9 bulan nak masuk setahun tu dia back to normal. Back to normal sebab kita ada ciri-ciri ataupun cara-cara yang untuk mempercepatkan. Itu pun satu daripada hikmah kenapa Tuhan jadikan ataupun jatuhkan kanser ke atas diri saya. Rupanya dia nak memberi sesuatu pelajaran iaitu water therapy. RX water yang saya buat tu merupakan salah satu daripada cara penawar yang terbaik yang alami, natural kepada semua termasuk penyakit-penyakit kanser pun. Semua tu maksudnya penyakit yang simple-simple lain tu lagi senang lah. Jadi daripada situlah saya belajar tentang water therapy. Jadi kalau ditanya saya kenapa dia cepat, rupanya yang orang duk pergi cari air zam-zam semua kan ada kaitannya dengan gelombang kita, dengan kita punya aura hidup kita ni, sel-sel kita tu. Jadi kalau dapat penawar yang terbaik berbentuk air ni, memang dia cepat pulih. Itu sebagai kesimpulannya. Sebab tu dia cepat. Baik. Kita tahan dulu soal pemulihan itu, kita balik kepada cerita punca itu tadi. Apa yang menyebabkan ketika Datuk dikenal pasti menghadapi kanser itu, apa yang berlaku sebenarnya sehingga kan Datuk terpaksa pergi jumpa pihak hospital untuk mengenal pasti? Apakah ada proses-proses tertentu mungkin Datuk pingsan ke yang menjadi penyebab kepada Datuk tu dibawa ke hospital ataupun macam mana? Faham. Okey. Masa tu memang peringkat permulaan saya berjinak-jinak dengan kanser punya fahaman atau pelajaran, tetapi tak semua doktor akan melibatkan diri mempelajarinya dengan lebih detail selagi mana tak kena kan. Semua manusia pun macam tu lah, lagi dia tak kena penyakit A, dia tak akan belajar tentang penyakit A. Jadi saya rupanya masa tu kan doktor sukan, manalah nak belajar pasal kanser, totally opposite. Macam langit dengan bumi, betul tak? Tapi bila dia lepas tu dia banyak sesama dan saya jadi pekak, jadi tak dengar. Sebab apa? Kanser tu dia timbul di belakang hidung saya, dan bila di belakang hidung ni dia boleh tutup. Dia panggil eustachian tube, ada tube yang menyambung ke telinga kita. Jadi kalau dia ada ketumbuhan, dia akan block. Bila block tu dia boleh jadi orang panggil pekak. Bila pekak, jadi permulaan tu kawan-kawan lah bagi tahu ataupun adik-beradik sini kata, pasal apa kau cakap ni jerit-jerit sekarang ni? Faham tak? Macam tak puas je cakap tu. Jadi demam, cakap kuat, jadi pekak, lepas tu berat badan turun, sesama hari-hari, macam tak sihat je. Jadi dalam pada tu saya masih kerja lagi sebab saya ingatkan cuma demam-demam biasa kan. Dan tapi sebulan demi sebulan saya kata ni tak boleh jadi ni. So masuk bulan ketiga saya dah terus pergi ke University Hospital, make sure pada mula pun doktor tak jumpa. Dia kata ni biasa je, ambil ubat-ubat biasa je dulu. Tapi balik pun tak baik juga lagi. Jadi 2-3 kali tak baik ni tak boleh jadilah. Jadi kebetulan saya pergi ke doktor pakar, dia kata saya nak kena teropong lah dalam hidung you ada apa. Bila teropong tu dia kata ni macam nak kena buat biopsi ni. Dia pun belum kenal pasti. Bila dah buat biopsi lah, dah tarik berdarah-darah belakang hidung ni sampai 2-3 tisu, tarik lagi belah hidung sebelah lagi ni kan lubang ni ada 2, dia tarik bunyi macam sabut tu, kita boleh rasa sendiri sebab dia bukan tidur. Dia tarik masa kita tengah sedar ni.
Dia Allah. spray sikit je ubat. Masa tu baru kita tahu Uff. darah tu bila keluar ke hidung, masuk ke mulut semua, telan rasa masin semua. Lepas tu yang itu bukan takut. Yang lebih takut apa dia? Result dia. Nak tunggu seminggu tu. Betul. You cuba bayangkan Nizam, kalau kau Allah. sekarang kena tarik berhenti, dia kata Encik tolong tunggu lagi seminggu. Nanti saya bagi tahu kat Encik. Yang tu lah Aduh. sebenarnya yang gabrah habis tu. Azab. Tak kira lah you hidup. So Seram tu. dapat result tu Tapi kawan Tok, sendiri yang bagi. sebelum tu Tok, sebelum dapat result tu, masa dilakukan rawatan tu atau kajian oleh doktor tu, dia kuisnya sampai berdarah hidung tu, bukan dia letak apa-apa untuk hilangkan sakit ya, bermakna itu dilakukan ketika Datuk sedar dan tidak ada bius ke apa ke yang dikenakan pada Datuk gitu. Betul, dia cuma ada ubat spray. Dia Sakit spray tu. kat dalam Saya hidung dengar ni pun takut. Dengar takut, tengoklah orang buat. Masa buat tu pula ada student dekat 6 orang keliling you. Dah lah kita Allah. tu duk takut penyakit. Jadi Dia orang tontonan dah pula. jadikan, kan universiti hospital ni universiti Universiti, hospital training kan. Jadi kita jadi guinea pig lah. Aduh. Jadi lepas itu bila nak tunggu result itu, lagilah dia punya degupan dan keresahan yang bukan kepalang tu. Yes. Itu kebetulan kawan saya sendiri, satu classmate dah jadi pathologist. Dia tolong panggil saya privately lah. Dia suruh pergi ke bilik dia. Dia kata doktor ni kalau dia kata please sit down first, kau tahulah kan, please sit down first lembut. Lepas tu dia datang dekat you, dia tak kata apa-apa, dia tepuk belakang you. Dia kata dok, dia tak panggil dok lah sebab kawan dia panggil apa, Din lah kan. Dia kata Din is a Chinese doctor friend of mine, same classmate. So dia dah profesor pun dah sekarang, Profesor Wong ni. So dia tepuk belakang dia kata Din, dia senyap sekejap. Dia senyap sekejap tu kita kata, hey, why don't you tell me quickly lah, can't wait, you know. So dia kata, I'm sorry, but it is, I'm sorry. Bila dia kata I'm sorry, that means dia kata it's confirmed, it's cancer. Kita mengharapkan dia cuma mungkin benign ke, you know. So dia buat staging dah nak masuk stage 3 dah. Stage 3 ni maksudnya dia dah spread lah daripada asal dia dah tak duduk tempat dia. Dia dah melanggar berentas desa. Berentas negeri. Masa negeri. Ya. Dia dah negeri. Nasib baik tak sampai Langkawi. Ini mungkin masa tu tidak ada MCO tu barangkali tu. Tak ada, jauh tak. So you bayangkanlah bila dapat result tu macam mana nak. Panjanglah cerita, nak balik, nak naik kereta tu, tangan pun dah jadi macam tak terasa dah bawa steering semua kan. You bayangkan, jadi yang itulah pengalaman yang sampai hari ni. Kalau boleh siapa-siapa dengar ni, janganlah cari pasal. Jangan cari pasal. Bila Datuk dapat tahu cerita itu, Datuk tahu seorang saja kan, Datuk pergi seorang saja jumpa dengan doktor dan itu kawan. Bila nak bercerita kepada keluarga itu, bagaimana reaksi mereka dan bagaimana beratnya Datuk dah berkongsi itu dengan ahli keluarga tu? Yang tu sebenarnya macam drama Melayu ni. Okay, dia bila naik kereta tu nak balik tu. Nak balik masa tu traffic jam. Memanglah PJ nak balik ke masa tu saya duduk Subang. Dia walaupun tak jauh tapi rasa jauh sangat nak sampai rumah ni. Faham tak, dengan traffic jamnya. Kalau kita kuat macam mana pun semangat, kita lelaki pun menangis tu orang kata sampai tak ada air mata lah masa tu. Sebab kita macam tak percaya yang kita kena, faham tak? So jadi tak apalah, sampai ke rumah tu nak explain kat wife tu, you bayangkan. Sebab anak saya masa tu baru yang nombor 1 tu form 4 ke form 5 tak ingat lagi dah. Tapi masih lagi sekolah menengah. Lepas tu ada nombor 2 dan nombor 3 masih kecil lagi lah. Okay, so
So dia orang tu saya tak risau sangat. Saya sudah risau kepada wife saya dululah ni nak cerita ni. Okay. Yalah. Sebab anak-anak ni dia orang memang dia orang rasa terkejut, tapi dia orang boleh take it more openly. Yang tak boleh ni orang dewasa ni. So tapi nasib baiklah isteri saya pun orang yang belajar juga. Orang belajar ni dia tak adalah nak melenting atau nak melatak ke apa-apa kan. So kita cepat-cepatlah terima hakikat dan bersedia terus. Bahkan saya tak sabar lagi, esok hari tu saya pergi terus cari, I want it to be done by next week. Maksudnya apa yang perlu buat saya nak buat dalam minggu tu juga. Macam tu lah. Tak mau lambat-lambat lagi dah. So, kita cerita itu sebenarnya memberi satu gambaran kepada masyarakat bahawa ini adalah sesuatu adegan real. Kerana kita punya pentas pun kita bercerita tentang berkongsi cerita tentang kita. Dan ini sebenarnya sebahagian daripada drama-drama yang Datuk saya cerita tadi kan. Macam drama biasa. Artinya mereka yang melalui seperti mana Datuk lalui ini dapat memahami, dan mereka yang belum ataupun tidak pernah, harap mereka dapat mengerti apa yang dilalui oleh mereka yang berhadapan dengan keadaan ini. Kita rehat sikit tu, lepas ini kita cerita tentang penemuan, bagaimana selepas itu, apakah yang Datuk lakukan, proses-proses untuk pemulihan, dan akhirnya penemuan sesuatu yang luar biasa, yang sendiri Datuk cari dan Datuk dapat, dan akhirnya menjadi satu sumber untuk melanjutkan kehidupan secara ekonomi. Baik Tok, kita rehat seketika Tok, kita kembali selepas ini untuk bercerita bersama dengan Datuk Dr. Nordin Darus. Anda ingin tahu berkenaan program-program pembangunan PKS, bantuan kewangan, pandangan pakar-pakar dalam bidang tertentu dan isu-isu semasa berkenaan dunia keusahawanan serta banyak lagi. Jangan lupa saksikan sesi soal usahawan yang akan bersiaran secara langsung setiap hari Rabu jam 11 pagi hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Nak durian refreshment nombor 1 di Malaysia. Gebu lazat pastinya terpaling sedap. Pembelian boleh melalui website kami di www.ohnak.com.my atau di Android dan Play Store. Ohnak, satu mana cukup. Bencana menerjah tanpa diduga. Musuh menyerang tidak berupa. Tua, muda menjadi mangsa. Perit sengsara menyaksikan segala. Diri tertanya, adakah sinar yang akan menyusul? Namun, usah mudah merasa tewas. Kita masih gagah untuk bangun membalas. Kita mewarisi jiwa merdeka yang kukuh, berpaksi azimat, tersemat ampuh. Adat hidup sama senusa, sakit senang sama dirasa. Ayo, teruskanlah untuk kita jaga kita, beramal berbudi, menabur hasanah. Ya, kita dah dengarkan tadi. Dengarkan cerita yang real sebenarnya yang dilalui oleh Datuk. Saya dengar kali kedua ya. Kali pertama saya dengarkan zaman-zaman waktu itu saya tua-tua dulu. Sekarang muda-muda ni saya dengar lagi sekali. Dan bila saya dengarkan itu rasa seram, sejuk, pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh Datuk itu macam saya melaluinya semula. Kan? Jadi sekarang Datuk, bila Datuk dah dapat cerita itu dan Datuk pun kata okey, esoknya terus untuk berbincang bagaimana untuk mengatasi dan mendapatkan rawatan, apa yang berlaku Datuk selepas itu?
Okey, sebenarnya kita pun tak pernah berpengalaman untuk mendapat bukan saja biopsi yang ditarik kat hidung tu. Rupa-rupanya dia kena ambil bone marrow punya test pula. Bone marrow test ni sebenarnya Nizal, yang lain yang belum dengar pun, dia kena ambil di tulang pinggul kita yang besar tu. Lagi sekali dia cucuk terus. Jarum tu saya ingat adalah kot dekat 2 inci ke 3 inci punya panjang tu, yang besar pula tu. Apa dia nak kena cucuk masuk ke dalam tulang kita tu, sebab tulang sumsum tu kan di dalam tulang, bukan di dalam muscle atau tisu atau di blood vessel ke. Senang je cari vein tu, tapi bila dia nak cucuk tu dia kena meneruskan cucuk dia tu sampai tembus tulang tu juga. Bila tembus tulang tu, bila ambil yang tengah-tengah tulang sumsum merah tu, kalau kena doktor yang muda yang belum biasa, sekali tak cukup, kena ambil 2-3 kali pula baru dapat lepas. Jadi saya melalui proses yang, yalah, kita pun tak nak membesarkan diri, kata saya doktor kena layanan lebih. Kita buat macam orang kampung biasa, dia pun bukan kenal kita kan. Doktor-doktor. Betul. So tarik keluar semua berdarah-darah sampai, ya Allah. Dan masa tu pula katil tak cukup. Tak kira lah kau doktor tak doktor, katil tak cukup, kau tunggu kat luar. Sampai demam hari tu. Demam disebabkan prosedur. Tahu prosedur? Kan. Jadi diringkaskan cerita, dapatlah buat dalam masa 2 minggu kemudian tu siap semua, result dia boleh start. You bayangkan nak masuk kemoterapi yang pertama sekali, nak masuk darah tu, nak masuk dalam darah kita tu, you bayangkan. Kita duk dengar orang muntah lah, botak kepala dan sebagainya. Jadi dia punya, kalau you dengar dah seram, kita yang nak buat ni, you bayangkan kali pertama. So lepas 2 bulan dah mulalah nak botak kepala. 3 bulan memang habis. Saya cukur rambut semua biar, sebab dah tak ada rambut lagi dah. Tinggal macam ayam togel je. Muka pun dah jadi bulat sebab kena banyak ambil steroid dan sebagainya. Kat situlah saya belajar rupa-rupanya kita kena cepat detox. Maksudnya kita kena cuba nyahkan banyak racun-racun yang dah masuk dalam badan kita. Walaupun dia boleh bunuh cancer cell, alhamdulillah by bulan ketiga saya dah respon bagus, disebabkan saya juga dapat peluang untuk mencepatkan proses mendetokskan bahan-bahan yang toksik dan beracun tu melalui penggunaan air water therapy saja. Ini yang penting. Masa tu tak belajar tentang diet semua, tak tahu pun nak makan apa. Memanglah masa tu makan lebih sikit buah dan sayur, tapi masih lagi tak sempurna. Diet tak sempurna, tapi yang faham cuma air. So air itulah merupakan penawar pertama saya untuk mempercepatkan proses pemulihan. Sehingga kan masuk bulan keempat tu dah nampak respon tu cantik, dan saya berterusan lah daripada situ. Cuma ada Datuk, waktu banyak. Bila Datuk kata tentang Datuk menemui air itu sebagai sumber untuk penawar itu, mana Datuk dapat tahu tentang air itu? Adakah Datuk sendiri buat kajiannya ataupun ada orang memaklumkan Datuk atau macam mana Datuk? Senang je. Dia kalau Tuhan nak bagi ni rezeki, kadang-kadang daripada sudut-sudut yang you tak perasan, yang tak sedar pun. Bila kita mula sakit, orang dah tahu. Ilham. Kawan-kawan kita orang Islam ni kan memang tak bawa tangan lain. Kadang-kadang dia pergi cari benda-benda macam ni lah. Dia bawa air zam-zam tu. Saya kata memang saya nak air zam-zam, saya nak banyak. Entah kenapa bila saya minum tu kurang dia punya rasa loya, kurang rasa nak muntah kan. Kesan sampingan pun tidak begitu teruk. Tetapi taklah seteruk yang saya jangkakan bila kita minum air tu banyak-banyak. So saya terfikir-fikir, air ni ada sesuatu lah. Jadi dalam waktu-waktu yang terjangkau masa tu, kita boleh banyak baca. Rupa-rupanya air zam-zam adalah merupakan, memang kalau siapa yang boleh tahu ciri-ciri dia tu, memang ada. Memang Tuhan dah sediakan menjadi penawar kepada berbagai jenis penyakit. So daripada situ saya research lah lagi.
siapa yang boleh buat air yang boleh mendekati dengan air zam-zam. Kalau tak boleh pun boleh tak kita reka bentuk supaya dia boleh keluar. Contoh dia punya pH, dia punya mineral dia punya jenis-jenis air yang dinamakan air hidup dan air mati tu. Jadi belajar rupanya sebelum habis saya punya kemo semua tu saya dah orang kata kenal pastilah. Katam lah, saya tahu apa saya nak buat nanti lepas pada saya keluar daripada habis dia punya 6 cycle. Saya buat 6 cycle kemoterapi tu. Jadi tak sampai 6-7 bulan saya dah buat keputusan, tak sabarlah nak keluar tu. Bahkan 2 bulan yang last tu kira buat syarat je. Sebab saya dah memang orang kata apa dah lega, dah baik. Tapi tak mau sombong lah sebab nanti doktor pun kata belum clear lagi. Sebab dia ada edah 5 tahun. 5 tahun edah dia. Aduh. Edah dia kalau kau dah clear pun, dah respon positif, result you pun dah macam cantik. Tapi tak boleh kata you cure. Jadi tak lepas 5 tahun punya apa orang panggil, punya edah lah timing dia tu. So you have to carry on with your life. Tempoh nak declare you are free from cancer, you must wait for 5 years. So saya kata tak boleh lah, saya tak mampu dah 5 tahun. Saya nak declare hari yang dah habis kemo tu, hari tu saya declare bebas. I am well, bebas. So tak payahlah bergaduh dengan doktor tu, saya bebaskan diri saya. Yes. Dengan pakai RX water tu saja. Kan? Yes, merdeka. Tapi sebelum merdeka tu ada proses macam-macam lagi. Dia ambilnya stem cell saya tu kena pergi macam dialisis pula. Satu seksa. Ingatkan dah bebas. Rupanya tak bebas lagi. Dia nak ambil benih sel saya ni, benih stem cell. Sebab apa? Dia kata kalau awak kena lagi sekali, saya kata boleh kena lagi sekali ya. Dia kata yes, you boleh relapse. Boleh kena lagi sekali, you akan dimasukkan balik stem cell yang kita simpan dalam bank tu. Berarti stem cell saya masih ada lagi dalam bank lah. Bank darah tu. So diringkaskan kata juga bila macam tu dia ambil semua siap, saya pun bebas. Tapi memang last 1 month tu seksa masa nak ambil darah tu teruk sangat sebab dia buat dialisis badan saya ni. Seksa juga. So secepat mungkin saya tak sampai 2 bulan setelah saya bebas tu, saya dah dapat kerja pergi Vietnam, pergi mengajar Petronas. Terus terbang, rambut masih botak lagi. Okay. Itu yang memungkinkan saya dapat mencari makan sikit lah. Lepas pada tu duk fikir nak buat apa. Dapat terlepas daripada gangguan-gangguan perubatan lah ya. Yes. Jadi bila Datuk dah pergi ke Vietnam itu, berapa lama di sana tu tidak ada rasa sakit ke ataupun pengalaman-pengalaman yang boleh memberikan gambaran bahawa Datuk masih ada sakit tu, ataupun tak ada langsung, ataupun Datuk ada meneruskan pendekatan? Yes. Saya cuma masih ada sikit kesan sampingan daripada steroid saja. Sebab apa? Steroid tu selama 6-7 bulan tu saya makan banyak sangat. Disebabkan itu sebahagian daripada perubatan untuk memulihkan lawan kanser sel dan juga lawan kemoterapi tu. Sebenarnya tak kemas tu. Jadi kesan sampingan tu lah menyebabkan saya jadi muka jadi bulat, badan jadi macam dah gemuk sikit, itu. Tapi itu saja kesan sampingan. Saya boleh buat kerja macam biasa, dan masa tu saya dah sibuk untuk tak mau lagi mengajar saja. Saya rasa mengajar ni very dangerous, profession yang tak boleh bergantungan kepada diri kita. Kalau kita sakit besok, tak boleh. Jadi perniagaan mengajar ni, jadi konsultan ni kurang bijak kalau jarak jauh. Kalau dekat, maksudnya buat sedikit-sedikit tak apa. Kalau sebagai hobi tak apa. Tapi kalau nak jadi permanent, saya rasa tak smart. Saya lah.
Ramai juga orang jadi lesson boleh hidup sampai habis pun. Tapi saya rasa saya nak tukar bisnes lah. Ya. Dan selepas itu bila dah berapa lama di Vietnam sebelum Datuk balik dan mungkin membina satu pendekatan baru di dalam membentuk kehidupan baru dengan semangat dan pendekatan baru? Yes. Program tu cuma tak sampai seminggu sebab dia kan training bukan saya bekerja dengan Petronas tak. Saya Bertahun-tahun. dipanggil untuk Okey. kan macam Mengendalikan training program. program. Betul. You do after 1 week you come back, then you go to another company. Tapi saya dah agak, kalau saya tambung macam ni pun dia akan berulang balik besok. So saya balik, saya mencari kilang yang boleh bantu saya untuk mengeluarkan mesin yang boleh mengeluarkan air yang berdekatan dengan air zam-zam punya konsep. Kita tak boleh tiru air zam-zam sampai bila-bila, sampai sekarang pun orang tak boleh kata dia buat air zam-zam. Tetapi kalau ciri-ciri tu ikut betul, itu pun dah cantik sangat dah. Sebab tu masa kita buat show tu saya tunjuk macam mana gambar aura boleh bertukar sebelum dan selepas minum air, jenis-jenis air macam ni kan. Masa tu orang pun tak percaya tentang gambar-gambar tenaga, gambar-gambar aura ni is a bit out. Orang rasa macam kita buat cerita pula. Tetapi sebenarnya memang zaman moden sekarang dah ada scanner yang kita boleh check you. Kalau you ambil air yang betul banding dengan air tak betul, memang beza dalam you punya tenaga dalaman you bila dia keluar berbentuk chi. Itu maksudnya apa? Tenaga. Jadi itu Jadi yang bertitik artinya teruskan tu. Yes. Tak. Saya kata titik tolak daripada situlah. Jadi rezeki pertama saya menukar wajah daripada orang yang hampir dah tak ada harapan langsung kepada nak mulakan dengan new life lah orang kata, dan nak cuba berniaga lah kunun. So mendapati bahawasanya 3 tahun pertama saya cuma memberi fokus kepada water therapy saja. Dan bermula daripada kawan saya masa tu Tok Ki. Tahu Tok Ki kan? Kenal. So PPIM. Tok Ki lah antara orang pertama yang dicuba dengan bapaknya sendiri. Masa tu bapaknya ada diabetes, ada penyakit orang tua, sakit tulang, susah nak semayang dan sebagainya. So sebagai kawan saya bagi free je lah dulu, bagi cuba. So tak ada siapa yang pun nak beli lagi masa tu. Saya pun tak tahu macam mana nak jual. Tak reti lah, doktor mana tahu menjual. Yang tahu mesti ada dia punya mesti ada dia punya hasilnya nanti. Sebab dia dah berhasil dengan diri saya. Maka saya rasa orang lain kalau kanser pun boleh dia bantu, takkanlah penyakit biasa tak boleh. So dipendekkan itu juga. Bila balik pada seminggu punya trial tu, bapak tu dah improve. Tok Ki order kat saya 14 set. Ui. 14 mesin. Sampaikan saya pun terkejut. Saya kata saya belum bersedia lagi, tapi tak apalah, kita tunggu gini-gini, siap. So bermula daripada situlah saya boleh bernafas balik. Lepas pada tu orang panggil cuma nak membesar lagi je lah. Itu pun kena belajar juga macam mana nak buat mesin yang tak rosak. Itu dari segi teknikal pula. Tapi barulah saya tahu bahawasanya kenapa Tuhan jadikan penyakit kanser dan diletakkan dalam bau saya. So, kita fahamlah setiap kesusahan tu diberi kemudahan. Dalam musibah tu ada hikmahnya. Datuk, ini cantik sangat Tok. Kita nak dengar lagi cerita mendalam lagi Tok. Kita rehat sekejap lagi dan kita kembali, kita nak cerita tentang proses apakah sebenarnya yang boleh dikatakan ciri-ciri utama yang ada di dalam air itu dan kenapa air itu, dan kemudian bagaimana Datuk membesarkan ia menjadi satu perniagaan yang akhirnya membantu bukan hanya soal kewangan tetapi banyak membantu orang lain dalam menghadapi kurang-kurangnya yang pastinya bapa kepada Tok Ki Datuk dah bantu. Jadi untuk kita rehat Datuk sekali lagi dan untuk pada anda yang ingin mengetahui bagaimana dan apakah sebenarnya dikatakan
RX Water ini. Kita akan bersama dengan Datuk selepas ini. Jadi apa kata saudara, kita rehat seketika, kembali lagi untuk kita bersama dengan Datuk Dr. Nordin Darus. Apa khabar semua? Di sebalik pandemik COVID-19 ni sebenarnya banyak syarikat PKS di luar sana semakin kreatif dalam mencari peluang dan pasaran baru melalui pendigitalan. Asamico Malaysia kini telah mewujudkan sebuah platform padanan perniagaan secara dalam talian yang dikenali sebagai MatchMe. MatchMe merupakan platform padanan perniagaan yang menghubungkan syarikat PKS dengan syarikat MNC, GLC, hypermarket dan syarikat-syarikat terkemuka dari dalam dan luar negara secara dalam talian. Lebih istimewa, platform ini boleh diakses pada bila-bila masa, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu hanya di ujung jari. Teroka potensi dan peluang pasaran secara dalam talian dengan MatchMe. Layari www.myassist-msme.gov.my atau emailkan kepada matchme@smecom.gov.my untuk pertanyaan lanjut. Nak durian refreshment nombor 1 di Malaysia. Gebu, lazat pastinya terpaling sedap. Pembelian boleh melalui website kami di www.ohnak.com.my atau di Android dan Play Store. Ohnak, satu mana cukup. Bencana menerjah tanpa diduga. Musuh menyerang tidak berupa. Tua, muda menjadi mangsa. Perit sengsara menyaksikan segala. Diri tertanya, adakah sinar yang akan menyusul? Namun, usah mudah merasa tewas. Kita masih gagah untuk bangun membalas. Kita mewarisi jiwa merdeka yang kukuh, berpaksi azimat, tersemat ampuh. Adat hidup sama senusa, sakit senang sama dirasa. Ayo, teruskanlah untuk kita jaga kita, beramal berbudi, menabur hasanah. Ya, life will never be dull on WhatsApp with Nizal. Jadi saudara, kita bersama dengan WhatsApp with Nizal dengan saya Nizal Muhammad. Anda menyaksikan satu program yang kali ini mengkhususkan kepada cerita seorang doktor yang mengubati orang, membantu orang untuk cerdaskan diri. Akhirnya beliau sendiri berhadapan dengan satu hakikat yang tidak dapat menafikan, iaitu berhadapan dengan kanser. Dan melaluinya dengan begitu perit sekali. Tetapi akhirnya dengan laluan itu, beliau mencari penawarnya. Dan sekarang ini beliau nak berkongsi cerita tentang penawar yang didapatinya melalui pengalaman beliau sendiri. Jadi saudara, ingat ya, tiap-tiap kali kalau kita lalui suatu musibah itu, jangan lupa bahawa di sebalik musibah itu ada hikmah, dan kita dengarkan daripada sosok yang melaluinya sendiri. Kembali kita bersama Datuk Dr. Nordin Darus. Datuk, jadi sekarang ni sudah ada penawarnya, kan? Sudah Datuk dapat semua itu. Apakah berlaku selepas itu, bila dah bantu bapa pada Tok Ki untuk menyelesaikan masalahnya, dan nampak gayanya ada petanda-petanda dia mendapat kesan yang begitu juga daripada orang lain. Selepas itu apa jadi pada proses itu, Tok? Baik, memang pada mulanya saya tak sangka semua ni, kan sebagai doktor biasa kita tak belajar tentang water molecule, water therapy, tak pernah pun, tak ada satu kurikulum pun dalam medical school yang mengajar tentang water therapy. Tapi kan saya kata masa 6-7 bulan saya bertaorangan sebenarnya. Kita masa sakit, terutama sekali kena kemo semua, you
you akan ketinggalan seseorang diri kadang-kadang. Isteri pun kena pergi kerja, anak kena pergi sekolah, jadi kita banyak waktu. So bila in between di antara kita nak buat kemo dan sebagainya tu, kita kena belajar lagi. So masa itulah saya dapati rupanya banyak benda yang kita tak tahu. Dan apabila mendapat testimoni yang lebih daripada diri sendiri, bila berlaku pada kawan dan ibu bapa kawan dan sebagainya, barulah kita berani mengatakan, oh rupanya air, kalau you mesti ada 3 syarat utama. Kita dengar siapa yang nak cari air jenis RX water ni, sebenarnya dia bermula daripada ada mentor dia. Mentor tu maksudnya ada sampel yang kalau boleh kita mesti mendekati apa dia. Nombor 1 mestilah air tu air hidup. Tapi teknologi tu tidak boleh menggunakan pakai electricity ataupun kepanasan. Air tu tidak boleh diguna pakai, sebab electricity tu mengubah dia punya gelombang. Barang dia ingat, air ni adalah sebagai perakam. Lama dah saya tak guna perkataan perakam ni. Dia boleh merekodkan. Kalau you ingat masa kita kampung dulu kan, selalu kalau orang tua-tua dia nak bagi penawar kepada cucu dia, dia mesti pakai air kan. Dia mesti orang kampung kata jampi lah. Tapi perkataan jampi tu jangan salah gunakan. Memang ada ketepatannya. Bila kajian Masaru Emoto buat di Japan tu kan, orang percaya pula. Kalau tok kita buat, orang tak percaya. Sebab Masaru Emoto tu dia buat kajian, kalau you baca bismillah, lain gambar wajah air tu. Kalau you maki dia, mampus nak kau, air tu jadi pecah. Air tu jadi molekul, jadi macam gunung berapi. Jadi macam bergantu gambar dia tu. Tak elok dia punya kristal dia. Tapi kalau you kata perkataan sayang, perkataan kasih, perkataan baca ayat Quran, semua tu memang dia akan jadi cantik dia punya kristal tu. Jadi kat situ pun dah memungkinkan kita boleh belajar lagi. So air tu kena bersih, kena kalau boleh bukan bersih saja, kalau boleh disuci. Sebab mensuci dan membersih ada 2 perbezaan. Okay, bersih can be just physical bersih, tapi mensuci tu maksudnya dari segi dia punya molekul, dari segi roh air tu sendiri. Sebab itulah kalau kita nak samak, kita kena 6 kali air biasa, sekali air tanah, betul tak? Betul. Kenapa nak tanah liat dan sebagainya tu? Rupa-rupanya kajian lagi dibuat. Ni kajian demi kajian mengatakan tanah liat sajalah yang dapat membunuh. Kalaupun antibiotik biasa tak boleh bunuh kuman, parasite atau bakteria, kuman-kuman ni, dengan tanah liat dia tak boleh tahan. Jadi you tak akan heran nanti kalau dalam RX water dia ada satu bahagiannya kita main dengan tanah liat saja. Jadi air tu mesti lalui proses activated clay. Dia ada dipanggil special clay. Itu contoh. Lepas tu air Zam-Zam juga dia, sebab tu Tuhan kata dia bergantung kepada apa niat peminumnya, betul tak? Kalau peminumnya nak baik daripada sakit, dia baik pada sakit. Kalau dia nak bagi hilang masalah memori dia terganggu ataupun stres, dia bergantung pada sangkaan peminum itu. Jadi bila kita nak minum RX water pun kita diajar untuk selain baca bismillah, you kena berdoa, you kena ingat, sebab apa yang you ingat walaupun you tak sebut, gelombang daripada otak you dah keluar. Ni air tu dia boleh rakam, dan dia boleh masa kita minum tu, itu contoh berkonsepkan tenaga, dan ujung-ujungnya dia mesti wajib bermineral. Kalau air tu kosong, sebab tu kalau you beli mesin yang mahal-mahal tapi dia keluar air suling atau air macam air bateri kereta, tak guna minum. Dia bakal merosakkan lagi badan you. Dan itu pun ada kaitan dengan pH. Tak boleh pH yang terlalu tinggi, pH terlalu rendah. Sebab apa? Mentor kita dah ada, sampel kita dah ada. Kalau RX water tu dia keluar daripada julat air Zam-Zam, berarti dia dah tak ada kualiti. Sebab air Zam-Zam dia lebih kurang 7.8 atau 8.0 paling tinggi dia punya pH. Tidak begitu alkaline. Jadi saya tengok ramai kat luar sana menggunakan mesin yang sampai pH-nya sampai 9, sampai 10. Itu dah satu kesalahan besar. Of course dia tak boleh acidic lah kan. Jadi bila kita dah dapat semua fahaman ni, bila kita keluarkan, jadi tak salah kalau kita bagi orang minum je,
dan cukup. Dah pula kita memainkan dengan calik garam pula sebelum minum tu. Kita haruskan semua orang sebelum minum RX water, dia kena cari garam bukit ataupun special stock lah yang ada mineral. Tak boleh sodium klorid biasa, sebab ini pun ada sains dia. So, bila garam campur dengan air yang mencukupi, dan body kita kan 70% dibuat daripada air. Termasuk gigi, termasuk kita punya tulang semua tu mesti ada air. So air adalah ibu kepada semua penawar di dunia. Itu masa tu saya cuma tahu itu je, tak tahu benda lain. Maka daripada situ kita cuba-cubalah, kita hantar ke Indonesia, kita hantar ke negara Brunei, Singapura, semua pun dah masuk. Jadi alhamdulillah sambutan 3 tahun pertama tu tak payah saya buat kerja lain lah, buat itu je lah. Dan sudah tentu sorry. Teruskan Datuk. Tak apa, sambung. You nak tanya apa tu, Azan? Saya nak tanya, bila sudah melalui proses-proses itu dan dapat lihat kesan dan sebagainya itu, saya percaya di luar sana ramai yang akhirnya banyak ada testimoninya, ya, maksudnya Datuk, ya. Banyaklah orang yang melaluinya dan merasainya dan menikmati dan pulih daripada penyakit-penyakit. Artinya sudah dinyah toksikkan, nyah kuman ke segala, dinyah-nyahkan lah, ya. Sehingga Datuk percaya ramai di antara mungkin kita boleh anggap sebagai pelanggan, mungkin kita anggap sebagai pesakit, mungkin kita anggap sebagai kawan yang telah mendapat nikmat daripada apa yang dilalui oleh doktor dan kemudian dijadikan sebagai penawar untuk dirasai dan dinikmati oleh orang ramai. Betul. Saya amat inilah bersyukur pada Allah SWT kerana memberi satu ruang untuk saya bernafas, untuk mendapat rezeki. Tetapi yang lebih menyeronokkan saya ialah apabila kita dapat testimoni itu. Bila yang tak disangka-sangka. Kan saya bermula cuma kanser, lepas tu Tok Ki punya father tu diabetes, penyakit arthritis. Tapi lepas pada tu, daripada orang yang dah memang tua, sakit tua, sehinggakan orang baru lahir, yang penyakit kan budak-budak kan suka ada dermatitis, penyakit eczema, kan. Lepas tu bila anak-anak muda tu ada asma, penyakit kulit lah kata orang. Lepas tu orang perempuan ada masalah period, masalah fibroid dan ada kanser-kanser yang masih peringkat awal tu. Kalau saya cakap, nanti orang kata cakap besar pula, orang kata kacang putih lah. Maksudnya it's so simple, dengan it's too good to be true pula. Saya pun nak lawan cakap dengan orang yang kata macam tu pun saya tak tahu apa nak jawab. Saya kata awak cuba je lah. Kalau saya nak meyakinkan you dengan air memang tak masuk akal kan. Tetapi rupanya sampai sekarang dah 200,000 orang yang dah mula dan telah pun mendapat orang panggil nikmat dia, anugerah yang Tuhan bagi. Kurang-kurangnya untuk keluarga minuman tu terjamin lah, ya. So of course teknologi itu berubah. 5 tahun demi 5 tahun kita dah improve, dah ada hot and cold, sampai sekarang masih lagi berjalan, dan kita masih lagi mendapat testimoni yang tak pernah hilang lah di kalangan pengguna. Alhamdulillah. So, ada tak reaksi? Tadi ada Datuk cerita pasal orang pregnant. Ini ramai orang yang mahu isterinya pregnant dan sebagainya. Mungkin perlu tahu tentang ini. Apa Datuk nak cerita tentang pregnant yang mengandung? Yes. Saya nak cerita, selalunya orang pregnant risau kan kalau nak ambil sesuatu bahan-bahan. Jadi air jenis RX water ni yang paling selamat. Bahkan dia wajib ambil air yang bersih dan bermineral dan bertenaga jenis macam ni. Kalaupun tak nak ambil RX water, seharusnya kena cari. Sebab itulah kalau you pernah dengar cerita-cerita dalam surat khabar, mungkin Nizam masih ingat, dulu di sungai, di Ulu Yam, ingat tak orang beratur di tepi, di tepi jalan tu kan, bawa lori lagi nak ambil air daripada bukit. Ambil air daripada bukit ya. So itu petunjuk mengatakan memang benar. Kecuali kalau ada jangan ada kencing tikus cukup lah kan. Air tu bila dia melalui akar, melalui tanah liat. Lepas tu you pernah dengar sungai Gau di mana, di Pahang tu. So air macam ni sebenarnya, cuma bila manusia jadi tamak, dia pergi ambil sampai dah kering, jadi orang lain tak boleh minum lagi dah. Jadi alhamdulillah lah bila kita ada mesin ni,
Dia boleh dibawa di mana-mana, dia portable, sampaikan di England. Ramai orang Malaysia yang order ni. Saya pernah pergi buat demonstrasi, demonstrate lah, buat penyampaian di sana. Ramai dah gunakan RX water pun. Sebab dia berkonsepkan air penawar ni bukan senang you nak cari sebenarnya. Dan dia kan ingat tak bertitik tolak daripada saya sendiri yang kena kanser. Kalau saya tak kena kanser, saya rasa sampai hari ni saya masih lagi minum air biasa-biasa je lah. Kan? Betul. Ada tak reaksi-reaksi yang negatif masa mula-mula dulu bila kata ini boleh mengatasi masalah kanser? Apakah ada di kalangan khalayak awam ini yang memberi kritikan? Kan pantang dong kata ni nipu ni semua. Datuk ni tak boleh percaya. Ada tu. Memang. Saya pun tak pernah minta pun nak kena ada kontroversi dan sebagainya. Lebih kurang macam saya buat exercise dululah. Saya pun tak sangka saya akan dapat sampai satu negara kot nampak saya sampai daripada 2 bulan boleh dapat sampai 2 tahun. Sama juga RX water ni. Tak ada saya terfikir pun aku boleh buat sebulan 100 set ke, boleh jual jaga anak bini cukup lah kan. Tak adalah nak fikir nak buat beribu-ribu set semua tu. Tapi bila dia dah mula jadi popular, memang manusia terutama sekali orang Melayu memang adalah dia copy lah, dia pergi kata ni Dr. Nordin punya biasa. Dia ambil kesempatan. Ada macam tu. Yang Tomah kata doktor ni buat cerita supaya nak cuma memperlakukan produknya saja. Jadi benda tu kalau buat zaman moden ni dia panggil haters lah. Ya. Haters ada, tapi saya tak pernah fokus pun sebab kita tak pandai bisnes. Jadi bila orang mengata-kata sikit-sikit ni kita tak rasa macam dia menjejaskan perniagaan kita sebab kita belum besar dan kita belum orang panggil terkenal lah satu Malaysia masa tu. Tapi ada. Tapi ada. Dan jangan lupa air ni sebabkan dia memang berpenawar betul, dia berkonsepkan kadang-kadang ada dia panggil healing crisis. Tahu healing crisis tak? Tengah yang badan yang toksik, bila kita nak nyahkan toksik dalam badan dia keluar. Dia keluar kadang-kadang baik-baik tak ada ruam, dia ada ruam, kan cirit-cirit sikit, tengah-tengah kadang ada demam sikit. Tapi bila kita explain betul-betul baru dia orang faham. Semua yang natural, alami, yang boleh kita proseskan badan tu secara natural, kadang-kadang itulah antara risiko yang saya terpaksa lalui lah, kena explain. Tidak nanti dia banyaknya kita kan. Betul. Tapi saya fikir melalui proses di dalam konteks pandemik ini dengan vaksin ini semua, kita nampak ramai orang sudah sedari bahawa kadang-kadang penawar itu ada juga dia punya cabarannya, dan kita kena lalui itu kerana itu petanda bahawa vaksin ataupun penawar itu benar-benar mempunyai kesan. Kalau tak ada apa-apa berlaku, kadang-kadang itu tanda tak ada bermakna ada sesuatu yang bagus ataupun ada sesuatu yang tak kena. Tapi bila ada orang yang merasai proses-proses itu, saya fikir itu menunjukkan bahawa dia ada reaksi yang sebenar-benarnya menunjukkan antibody itu melawan. Dan itulah akhirnya benda-benda yang kotor tu dinyah itu dia keluar dalam bentuk-bentuk yang ruam dan sebagainya. Saya fikir masyarakat sekarang mulai mengerti, walaupun ramai masih lagi tidak nampak dan tidak tahu. Banyak doktor sebenarnya yang doktor dah memberikan gambaran tentang bagaimana kita kembali kepada soal asas lah ya, kita kembali kepada yang asli, yang artinya yang fitrah. Air itu sebenarnya adalah satu fitrah dalam kehidupan ini kerana segala-galanya bermula dan berpunca daripada air. Kehidupan itu sendiri adalah bermula daripada air. Jadi mungkin sebagai kesimpulannya Datuk, pertamanya saya nak tanya tentang apa nasihat-nasihat Datuk kepada masyarakat luar ini yang sebenar-benarnya masih lagi tidak nampak atau barangkali masih mengagungkan perubatan-perubatan yang sebenar-benarnya banyak menggunakan drugs, ya, banyak menggunakan dadah daripada yang berbentuk asli. Jadi mungkin ada nasihat kepada mereka. Boleh.
Saya dah peringkat kebelakangan ni, peringkat umur senja macam ni, sudah memberanikan diri sebabkan laluan pengalaman yang banyak yang manis, banyak yang pahit. Tapi kepahitan tu memungkinkan saya lebih berani sekarang. Tapi bukan sombong untuk mengatakan kita tahu semua. Saya masih belajar. Sebab tu saya buat live sekarang, dah hampir masuk tahun ketiga sekarang. Dah beratus video yang saya buat demi untuk memberi balik. Faham tak? Untuk give back to the nation. Dan dia ada wawasan, iaitu perkataannya saya ikut Michael Jackson lah. Dia kata heal the world. Jadi heal the world is I punya tagline sekarang, dan cuba mengubah nasib semaksimum mungkin. Bahkan saya letak 10 juta rakyat, kalau tak Malaysia pun kita nak campur dengan Indonesia, nanti kita nak masuk ke sana. Di mana saja yang ada orang buat internet, saya akan cuba masuk, sebab zaman sekarang tidak ada sempadan. Apa yang kita mahu ialah mereka diberi empowerment, diberi kuasa untuk mengawal diri, sebab zaman sekarang kita jaga kita. Tak boleh lagi kita cuma mengharapkan, bukanlah salah hospital dan sebagainya, tetapi fokusnya lebih kepada yang COVID sekarang ataupun yang serius. Tapi ramai orang yang masih lagi diabetes, yang high blood, yang arthritis, betul tak? Yang autoimmune, penyakit SLE dan sebagainya. Jadi rupanya melalui air tadi. Dan 3 tahun lepas, Tuhan bagi saya satu lagi anugerah, iaitu namanya Sacha Inchi Oil. Jadi Sacha Inchi Oil ni Tuhan bagi masa tu saya mencari selain daripada air, apa suplemen yang saya boleh bagi kepada rakyat. Masa tu saya buat sendiri, vitamin tu, vitamin ni pun tak berapa menjadi. Tapi satu ketika tu saya dapat minyak, dia panggil RX Sacha Inchi Oil. Yang ni sahaja, omega 3 ni, sebab apa? Saya tahu zaman sekarang tak boleh minum minyak ikan lagi dah. Nizal tahu kenapa kan? Minyak ikan sekarang penuh dengan, orang kata apa, kalau salah tempat ikan diambil, penuh dengan mercury, penuh dengan aluminium, penuh dengan lead. Ini bahan-bahan yang boleh menyebabkan kanser dan penyakit kronik. So bila kita dapat minyak Sacha Inchi Oil tu dengan RX Water, memang cun gila. Katakan Kang Nizal ada sakit-sakit, lemah-lemah. Macam saya kan cerita kepada Nizal ni bila umur dah 67 hari ni, maksudnya tahun ini, kita pastinya ada penyakit-penyakit tulang, otot, awak pelikat, kan, maklumlah. Jadi dengan Sacha Inchi Oil ni saja, kita dah lagi sekali Tuhan bagi. So selepas hampir 15 tahun, Tuhan bagi anugerah yang kedua ni. So saya dapat RX Water, saya dapat Sacha Inchi Oil. Sacha Inchi Oil yang asalnya daripada Peru. Dia datang sini, diperah jadi minyaknya, dan dia antara terbaik minyak omega 3 di dunia. Lebih baik daripada minyak ikan pun. Jadi alhamdulillah lah. Orang semua tahu daripada kecil-kecil dulu duk makan Scott emulsion dan sebagainya, ingat tak? Yang gambar ikan yang orang tanggung. Itu terlalu banyak gula pun dalam tu. Okay. Jadi kita tak nak flavor-flavor tu semua. Sekarang Sacha Inchi Oil merupakan saya punya peneraju, bukan dari segi keuangan sahaja, tapi dari segi membantu ramai lagi rakyat kita supaya boleh jadi dropshipper. Saya sekarang dah membantu ribuan rakyat supaya mereka boleh dapat 3-4 ribu ringgit sebulan. Itu adalah kerja saya sekarang, dan saya mengajar setiap malam. Saya akan buat live supaya orang dapat ilmu yang terbaru, yang terkini. Alhamdulillah. Datuk, saya fikir di hujung-hujung ini, mungkin kalaulah katakan ada di antara masyarakat kita yang ingin tahu lebih lanjut lagi tentang RX Water, Sacha Inchi Oil. Untuk pengetahuan anda, ejaan Sacha Inchi itu macam ejaan bahasa lama dulu, bahasa Melayu lama. SACHAINCHI. Inchi, berapa rinci, tapi ejaan lama. Jadi boleh anda membuat sedikit bacaan, dan mungkin di situ anda akan dapat tahu apakah khasiat-khasiat yang terdapat pada Sacha Inchi Oil yang sebenarnya dipromosikan juga oleh Datuk. Apakah mungkin Datuk dapat berkongsi bagaimanakah mereka nanti dapat mengetahui lebih lanjut lagi tentang RX Water dan juga Sacha Inchi Oil yang disediakan oleh Datuk? Okay, dndworld.com adalah kita punya official punya website. DND, Denmark, Norway, Denmark, DND,
Kebetulan Betul. nama saya lah tu DND, Dr. Nordin Darus, DND. Satu perkataan lagi World, WORLD, Dr. Nordin Darus. So dndworld.com, cukup ingat tu je. Boleh Jadi, dapat semua DND maklumat. Yes, insyaAllah. Baik. Akhir kata Datuk, sebagai tanda kata apa namanya, mungkin dapat katakan Datuk boleh bagi inspirasi ke kata-kata perangsang kepada masyarakat luar sana yang barangkali Boleh. menghadapi begitu banyak keresahan. Selain daripada masalah-masalah penyakitnya, juga penyakit-penyakit yang bersifat stres, penyakit-penyakit tekanan mental, dan sampai ada di antara mereka ini yang begitu murung akibat daripada apa yang mereka hadapi sepanjang pandemik ini. Mungkin nasihat akhir untuk program kita ini Datuk dapat berikan kepada mereka semua? Baik, akhir kata sebenarnya ada 3 perkataan yang semua kena ingat. Dia berkisar kepada inilah penyakit sebenarnya kenapa berlakunya berluasa sangat, iaitu STD. S maksudnya stress, T maksudnya toxicity, dan D maksudnya deficiency. Siapa saja yang melalui proses ini apapun menjuruskan kepada dia akan jadi stres ataupun dia akan bertoksik badan dia, sama ada dari segi pemakanan, minuman, shampoo, perfume, ubat gigi. Kan zaman sekarang ni kan macam-macam you sapu kat Macam-macam. badan. Bantal pun, sarung bantal semua tu. Okay. Last kali ialah dia panggil deficiency. Deficient tu maksudnya kekurangan. Kita banyak kekurangan dari segi vitamin, minerals, maklum sajalah tanah pun tinggal NPK punya baja aja, betul tak? So ada pesticide dan sebagainya tu kita kena betul. Inilah sebenarnya kenapa begitu banyak sekali hospital dibuka pun tak pernah yang cukup. Betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, saya nasihatkan cek balik adakah anda tengah melalui 3-3 ni, cuba kita hindarkan. Gula memang kalau ikut DND diet, saya dah pelupuri satu lagi diet yang saya letak nama DND diet, beranikan diri juga, sebab masa saya sakit saya dah praktiskan. Lepas pada tak faham dulu, sekarang dah mula faham. Rupanya cara nak lari ataupun nak kurangkan kena penyakit ialah cuba ikut DND diet. DND diet ni dia lebih kepada buah-buahan, sayur-sayuran, makanan yang bersabut, no gula, no susu, dan no daging ataupun binatang yang bermata dan berkaki sewaktu you sakit. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, ambil tengok program DND World tu, masuk Telegram dia, you akan dapat every day saya akan bagi. Dan kita tutup kita dengan tagline. Kita ada tagline iaitu akhirat dunia bahagia, akhirat syurga. Apa-apa you buat pun, checklist you yang utama ialah betul tak you akan mendapat dunia you bahagia, akhirat you syurga. Kalau tak capai benda tu yang Nizal buat sekarang ke, atau kita tengah interview ni, kalau kita terpesong, maka kita dah takkan selamat. Dan dia boleh membawa penyakit pun. Dunia bahagia, akhirat syurga. Dan kita tutup dengan goodbye. Perkataannya ialah, dalam bahasa Inggeris dia panggil let go and feel good. Itulah sebenarnya dalam sembahyang pun selalu saya ulang-ulang, let go and feel good all the time. Okay. Terima kasih banyak Nizal kerana jemput saya pada pagi ni. Terima kasih banyak. Pada petang ni. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Baik. Dan kita tidak akan membiarkan Datuk selepas ini bebas daripada kami. Bermakna semasa-semasa kita akan memanggil Datuk untuk berikan sedikit petua dan pandangan. Baik saudara, kali ini kita punya pendekatan kita dalam Nizal ataupun WhatsApp with Nizal ni ada sedikit kelainan kerana kita berkongsi pengalaman real masyarakat kita, khususnya yang bernama Datuk Dr. Nordin Darus, yang memberikan kebaran bagaimana pengalaman yang beliau lalui itu banyak memberikan jalan untuk menghadapi penawar atau mencari jalan keluar kepada masalah kesihatan yang beliau hadapi, yang akhirnya menjadi sumber rezeki dan akhirnya juga membantu masyarakat awam untuk sihat dan juga untuk membina rezeki masing-masing. Dan ingat petua-petua yang disebutkan tadi, dunia bahagia, akhirat syurga. Dan ingat juga katanya, let go, feel good. And with Nizal and Co ataupun with WhatsApp with Nizal, life will never be dull. Okey. Baik saudara, kita ucapkan sekali lagi semoga Datuk senantiasa sihat dan selalu di dalam keadaan
berada di bawah lembayung rahmat ilahi, dan kita mengharapkan agar anda semua nanti dapat manfaat daripada apa yang dibincangkan, dikongsikan oleh Datuk. Kita kembali nanti pada masa akan datang untuk menceritakan ramai lagi pengalaman-pengalaman, cerita-cerita yang menarik untuk anda. Dengar cerita, minggu depan kita ada cerita dari Germany. Apa cerita Germany itu? Tunggu. Nanti kita bawa anda ke sana. Hingga jumpa lagi saudara. Salam bahagia. Nizam Muhammad signing off. Assalamualaikum. Salam.